Okey, tak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua sihat hari ini? Sihat ya. Semua datang. Okey. Wah, ada yang duduk bersandar. Tak apa. Senang sikit kan? Okey. Cik, tu ada kerusi? Nak duduk ke apa? Jangan terus mau keluar, nak balik. Okey, ambilkan kerusi ke? Oh, ambil kerusi sendiri ya? Ada sesiapa boleh bantu? Ada noja ke apa? Boleh bantu ambilkan kerusi? Kerusinya kat mana? Dekat sana? Banyak? Oh, banyak. Banyak. Okey, macam mana? Dah siap sedia untuk belajar? Sudah. Muka surat berapa hari ni? 368. Baik. Kita nak sambung ya perbincangan tentang topik kita, hati yang keras dan hati yang lembut. Minggu lepas saya dah bincangkan poin yang pertama, kedua, ketiga dan yang keempat. Hari ini kita masuk poin kita yang kelima di situ. Hati yang keras dan hati yang lembut pada poin kita yang kelima, muka surat 368. Poin kita yang kelima menyebutkan begini.
Kerasnya hati bermula dari 4 hal yang dilakukan secara berlebihan, iaitu makan, tidur, berbicara dan bergaul. Okay. Jadi kalau kita makan lebih, kita tidur lebih, kita banyak cakap, kita banyak apa lagi tu? Banyak bergaul, hal ini dilihat sebagai perkara yang boleh menjadi punca kerasnya hati seseorang Muslim. Makan mesti banyak ke? Secukupnya. Tak boleh makan banyak? Secukupnya. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-31. Okey, boleh rujuk surah Al-A'raf ayat 31, boleh catat di buku masing-masing. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Jadi ini pesan Allah. Allah beri kita makan dan Allah beri kita minum. Tapi di sebalik makan dan minum itu Allah juga ingatkan kepada kita wala tusrifu. Jangan kalian melampau. Jangan kalian berlebih-lebihan. Jadi kita boleh makan apa yang kita suka yang halal. Kita juga boleh minum apa yang kita suka yang halal juga. Tapi pastikan kita jangan berlebih-lebihan. Okey. Kak Som suka makan apa Kak Som? Makan hati? Ayam. Uish. Paru tak makan, ayam makan. Hari-hari makan ayam. Ikan boleh. Suka ke kakak makan? Makan ayam ya. Tapi portion Kak Som makan ayam tu macam mana? Potong kecil-kecil. Tak banyak-banyak lah kan? Kalau pagi makan ayam, petang boleh makan ayam lagi. Oh macam gitu. Tapi maknanya tak kisahlah daripada pagi sampai malam makan ayam pun okey. Oh okey. Kalau saya tak boleh. Kalau saya tak boleh. Kalau pagi dah makan ayam, maksudnya petang tengah hari tu mak dah masak ayam kan. Jadi malam tu dia mesti makan lain. Okey, cara itu kan. Jadi maknanya ada pembahagian lah. Baik, yang penting di sini saya nak katakan ni, apa pun yang kita makan, yang kita suka, jangan berlebih-lebihan. Kan ada orang je suka sangat makan ayam masak kicap, oh makan ayam masak kicap. Kan? Jangan berlebihan lah. Apa pun kita suka. Kita suka makan benda-benda manis contohnya kan. Mesti dia dalam keadaan yang terkawal. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan tadi kan, wala tusrifu. Janganlah kalian ni berlebih-lebihan pada apa yang kalian makan, apa yang kalian minum. Surah Al-A'raf ayat 31 ya. Baik, dalam sebuah hadis yang lain kita lihat di sini. Tadi saya bawakan ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31. Sekarang sedang bincang tentang makan ya. Jadi tadi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Punca seseorang itu dia boleh mendapat hati yang keras ialah kerana berlebihan dalam 4 perkara. Jadi pertama ialah kerana dia banyak makan. So di sini kita pegang firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 31. Saya ingin datangkan hadis riwayat Imam At-Tirmizi perihal makan ini, di mana Nabi SAW bersabda, Nabi kata begini ya muslimah, ma mala'a adamiyun wi'a syarran min batni bihasbi bani adama ukulatun yuqimna sulbahu.
tidaklah yang memenuhi anak Adam ini, okay, yang buruk wadahnya ialah perut. Jadi kita ni nak isi apa-apa, Nabi kata yang paling buruk ialah bila kita isi perut kita ni dengan pelbagai macam makanan. Jadi Nabi SAW ingatkan kepada kita bihasbi bani adama ukulatun yuqimna sulba. Kita ni kalau makan cukuplah untuk anak Adam itu bila dia makan makanan yang boleh menegakkan tulang sulbinya. Faham? Maknanya makanan yang kalau kita makan ini sekadarnya yang boleh memberikan kepada kita tenaga. Okay, maknanya bukan berlebihan. Kalau kita makan sikit, ia dah cukup berikan kepada kita dengan tenaga, dah alhamdulillah. Tak semestinya kena banyak-banyak, kan? Ada orang dia kena makan banyak, tengok badan, tengok saiz badan. Ada orang dia kena makan banyak, ada orang dia makan sikit. Saya dulu makan sikit, bila makan sikit dah tu sakit. Dia tak kenalah kan, makan sikit sakit. Bila jumpa doktor, doktor kata saya kena makan 8 kali sehari. Macam tu kan. Dia kata awak tak boleh makan sikit sangat. Mungkin sebab saya bekerja kan, jadi kita lupa kadang nak makan. Lagipun saya bukan pemakan lah ya. Kalau nak makan jangan ajak saya, rugi. Rugi ajak saya kan. Dia makan sikit je, lagi-lagi kalau buffet, alah makan sikit je. Dulu kawan saya kata, kau makan banyak tak? Kau tak makan banyak, apa nak bawa kau pergi makan? Anak sudah, tak heran. Kita tak heran, saya tak heran masa makan-makan ni. Letaklah apa-apa, kepala kambing letaklah kambing 1 ekor ke apa, saya tengok je lah. Saya tak berapa sangat makan kan. Tapi yang penting di sini ya muslimah, Nabi ingatkan kepada kita, bila kita makan, jangan makan sekehendak hati. Kita makan ini, makanan yang sekadar boleh menegakkan tulang sulbi kita tu dah cukup dah. Kita dah ada tenaga untuk kita bekerja, okay, mungkin sebagai seorang suri rumah, untuk kita dapat buat apa-apa pekerjaan di rumah tu dah okey dah bagi kita. Lalu Nabi SAW berikan kepada kita dengan pecahan perut kita ni sebagai manusia, kita bagi kepada 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 Nabi kata sulus untuk fasulusun li ta'ami, okay? 1/3 untuk makan. Makanan lah masuk dalam perut kita. 1/3 li syarabih untuk minuman. 1/3 untuk nafasnya, li nafsih. Jangan lebih daripada ukuran ini yang telah Nabi SAW letakkan. Kita mungkin makan lebih, makanan kita lebih dia punya portion kan daripada minuman. Minum sikit tapi makannya banyak. Lepas tu tak boleh tarik nafas. Lepas tu mengah kan, biasa ni semua senyum, maknanya biasalah berhadapan dengan keadaan itu. Jadi bila dah makan banyak sangat ataupun minum banyak sangat, kita dah tak boleh nak bernafas. Inilah yang akan menyebabkan kita ni jadi orang yang malas. Kan, bila jadi orang yang malas, kita susah juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadhi dijelaskan kepada kita ya, penerangan ini berkenaan dengan pembahagian makanan itu tadi. 1/3 untuk makanan kita yang kita masukkan dalam perut kita, 1/3 untuk minuman, 1/3 lagi untuk kita bernafas. Jadi Syekh Al-Mubarakfuri kata apa? Perut yang penuh dengan makanan dia akan merosakkan manusia. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita, kalau kita makan yang mana makanan itu cukup untuk menegakkan tulang sulbi kita, alhamdulillah. Okey, itu sudah memadai. Jangan berlebihan daripada itu. Lalu di sini Imam Syekh Al-Mubarakfuri tadi kata apa? Perut yang penuh tadi dia akan bawa kepada kerosakan 2. Bukan sahaja pada agama, tetapi pada dunianya. Kenapa Syekh Al-Mubarakfuri kata gitu? Kita kalau banyak makan, dia boleh rosakkan agama kita. Malas. Oh itu je. Okay. Malas apa? Malas ibadah. Itu je. Dia banyak tidur. Tadi kan kita ada poin kita yang kedua, banyak tidur kan? Okey, malas ibadah, banyak tidur, malas bergerak, ni semua orang yang banyak makan.
Kalau bahasa medical kita panggil obese kan. Orang yang begini betul tak Kak Som ayat tu? Obese kan. Dia melebihilah daripada apa yang ada pada diri dia. Maka di sini Imam Asy-Syafi'i juga ada memberikan kepada kita dengan penerangan tentang banyak makan ini ataupun kekenyangan. Orang yang dia terlampau kenyang akan memberi kesan kepada beberapa perkara menurut kepada Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i kata pertama ia akan memberatkan badan. Banyak makan berat badan. Okey, banyak makan berat badan. Mestilah banyak makan berat badan Kalau banyak makan tapi saya tak juga. Banyak makan 50 je saya berat badan. 50 je. Mak saya kata, siapa yang makan? Kau makan ke saka kau makan? Pandai cakap kita ada saka mak kita. Okey, dia banyak makan tapi itu juga kan. Jadi saya tak risau sangat lah kalau banyak makan pun. Okey sahaja. Cuma nanti kalau dia kurang makan tu dia mabuk lah. Tu saya lah kan. Kemudian Imam Asy-Syafi'i kata bukan sahaja kekenyangan itu akan menyebabkan orang tersebut dia berat badannya, tetapi wayuksil qalb, keraskan hati. Akan keraskan hati dia. Yazilul fitnah, iaitu dia akan menghilangkan kecerdasan yang ada pada orang itu. Sering tidur, kemudian lemah untuk beribadah. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i ya. Kekenyangan akan bawa kepada satu, tadi apa? Berat badan. Dua tadi? Keras hati. Tiga? Hilang kecerdasan. Empat? Banyak tidur. Betul tak? Sering tidur kan dia kata? Senyap je semua. Betul ke tak? Lemah beribadah. 5 perkara yang akan memberi kesan kepada seseorang yang mana terlampau kenyang sebagaimana yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi yang penting jaga yang ini. 1/3 ni. Jaga yang itu insya-Allah. Badan kita dia akan tidak terjejas lah. Kalau terjejas sikit-sikit sahajalah ya. Tapi kalau sesekali rasa macam nak makan banyak boleh je, tak ada masalah. Kan? Dah lama sangat tak makan ni. Lepas tu tekak ingin sangat makan boleh aja. Tak ada masalah pun. Yang penting kena kawal lah. Bukan ikut sesuka hati kita. Baik, seterusnya tadi iaitu makan. Makan, saya dah berikan 3 dalilnya yang diberikan oleh Nabi SAW. Kemudian ada pendapat juga daripada Imam Ibn Rajab Al-Hanbali tentang banyak makan. Namun di sini tadi kalau Imam Asy-Syafi'i dia berikan kepada kita kesan daripada orang yang terlampau kenyang. Namun Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dia sebutkan, dia kata manfaat dari sedikit makan ialah ianya akan menyebabkan hati menjadi semakin lembut. Kita kalau kurang makan, hati kita lembut. Dia opposite tadilah ya. Kalau kita banyak makan, hati kita keras. Kemudian dia kata, dan ini boleh juga daripada kurang makan itu tadi, akan menyebabkan kefahaman semakin mantap. Tadi Imam Asy-Syafi'i kata apa? Hilang kecerdasan. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dia sebut kalau kita kurang makan, kita akan memiliki kefahaman yang mantap. Jiwa kita semakin tenang. Ini untuk mereka yang kurang makan itu tadi. Kemudian hawa nafsu kita tertahan, marah pula semakin terkawal. Keadaan yang begitu.
Kemudian tadi ada banyak tidur kan, ada 4 perkara. Pertama, settle kita dah bincangkan tentang banyak makan. Kedua, tadi banyak tidur. Inilah yang kita panggil sebagai perkara yang boleh membawa kerosakan pada badan kita. Tidur boleh tapi jangan banyak sangat. Nanti dia lemah lah. Saya biasa tidur. Tak, saya biasa tidur ni kalau kita tidur dalam keadaan yang banyak sangat, dia akan buat kita bukan makin kuat tau, tapi dia akan buat kita makin lemah. Kan ada beberapa keadaan lah, saya dululah masa tu kan, masa kita time tak boleh solat kan, saya tak boleh solat biasanya sakit kan, jadi saya tidur tu bukannya buat kita rehat dia, rasa macam makin lemah. Jadi kena elakkan lah banyak tidur. Maknanya kalau kita tak tidur tu, kita buatlah perkara-perkara yang memberi manfaat dalam kehidupan kita. Baca buku, suka baca buku tak? Baca buku ke baca Facebook sekarang? Kan? Facebook. It's not book, but Facebook. Okay, you face the book. Okay, face the book. Tapi masalahnya sekarang, saya lebih menyarankan kita sebagai wanita, banyakkan membaca. Okay, jangan banyak ni lah tengok TV. Itu yang emosi terganggu. Sebab dia banyak tengok drama kan, jadi drama queen. Itu yang jadi masalahnya. Kalau kita banyak baca buku, insya-Allah jiwa kita akan lebih tenang, memanfaatkan masa lah dengan lebih baik lagi daripada kita banyak melihat ataupun menonton televisyen. Baik, saya nak tinggalkan sahaja tentang banyak tidur tu tadi kerana ianya ada kaitan dengan banyak makan tersebut lah. So kita lihat gini, orang yang dia banyak makan, dia akan membawa kepada sifat banyak tidur. Okay, dalam keadaan yang sedemikian, orang ini dia boleh memiliki hati yang keras. Tadi kemudian yang ketiga disebutkan dengan situasi yang ketiga di mana banyak bercakap, banyak bertutur. Tapi kalau saya banyak cakap, tidak jadi hati keras. Dia kata, oi, Ustazah Sakinah banyak cakap, keras hati dia. Tak, bukan begitu. Di sinilah kita lihat perbicaraan yang tidak mendatangkan faedah. Okay, kalau kita banyak berbicara dengan hal-hal yang sia-sia, itulah yang membawa kepada kerasnya hati kita. Tetapi kalau kita berbicara tentang perkara-perkara yang memberi manfaat untuk diri kita, hal tersebut bahkan bagi saya dia menghidupkan jiwa seseorang. Okay, sebab itu di sini kita nak datangkan kepada kita semualah, kepada saya juga, tentang peringatan-peringatan yang Nabi SAW berikan kepada mereka yang banyak sangat bercakap. Dalam sebuah hadis yang daif, saya sebutkan hadis yang daif, maknanya hadis itu lemah. Namun maksudnya sahih, maksudnya boleh kita ambil dan kita anggap ia sebagai sesuatu yang boleh memberikan kepada kita dengan pengajaran. Nabi SAW dalam hadis itu, Nabi kata apa? La tukthirul kalama. Janganlah kalian banyak berbicara. Okay, janganlah kalian banyak berbicara bighairi zikrillah, yang mana perbicaraan tersebut tanpa zikir kepada Allah, tanpa mengingati Allah. Kerana ada perbincangan kita, ada perbualan kita yang menjurus ataupun yang membawa kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada banyak ucapan, ada banyak perkataan yang tidak membawa kita untuk ingat kepada Allah, bahkan lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi Nabi ingatkan pertama, la tukthirul kalam bighairillah. Jangan banyak cakap yang mana tidak ada pada percakapan itu hal-hal yang buat kita ingat kepada Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda di situ, fa inna kathratal kalami bighairi zikrillah qaswatul lil qalbi. Sesungguhnya perbicaraan yang banyak cakap itu tadi tanpa ingat kepada Allah, ia akan membawa kepada kerasnya hati. Sebab tu tadi Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya kan, pada poin kita yang keempat tadi, yang kelima keempat? Yang kelima tadi, dia masukkan poin banyak bercakap punca kepada kerasnya hati. Walaupun hadisnya daif, tetapi kita boleh ambil ia sebagai pengajaran dan manfaat untuk kita beramal dalam kehidupan kita di sini.
Di mana Nabi ingatkan juga di dalam hadis yang dhaif ini, Nabi sebutkan wa inna ab'adan nas wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi, dan sesungguhnya manusia yang paling jauh daripada Allah adalah mereka yang hatinya keras. Jadi kita sekarang dalam hidup kita, kita nak jadi insan yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang perlu kita jauhi ialah kerasnya hati kita. Jadi macam mana nak lembutkan hati itu tadi? Ialah dengan kita kurangkan berbicara. Okey? Kurangkan berbicara ni bukan saya kata tak bercakap langsung. Nanti pelik pula lepas kuliah ni tak bercakap langsung. Semuanya diam aja. Member kat sebelah tanya, jawab sepatah. Kan? Sebelah tanya, jawab sepatah. Ya. Sebab tu saya berhenti cakap. Nanti saya cakap, dia datang kan saya hilang. Husna. Lama Husna tak pergi depan. Hari ni Husna pergi depan. Dia tak reti senyum Saya heran tengok dia. Memang dia tak reti senyum. Muka dia masam. Okey, balik kepada perbincangan kita tadi. Dalam keadaan di mana ya muslimah, kita ingin hati yang lembut. Hati yang lembut itu dia akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang memiliki hati yang keras, ia adalah insan yang paling jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kita kena hadkan perbincangan ataupun ucapan-ucapan kita ini kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Tapi bukanlah bermakna di situ tak boleh berbual langsung. Ya, kita perlu hadkan kerana apa? Kita lihat di sini Nabi SAW banyak mengingatkan bahawa orang yang mana dia ini banyak bercakap, percakapan-percakapan yang sia-sia, sehingga dia tidak memikirkan setiap tutur katanya, itulah yang menjadi punca dia masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ada satu senjata iaitu lidah ni. Kenapa kita panggil ia senjata? Sebab lidah itu tajam. Lebih tajam daripada pisau. Betul ke? Betul Kak Ani? Lebih tajam daripada pisau. Kalau kita tersilap cakap, ianya akan mengguriskan hati seseorang. Kan? Dan gurisannya itu susah untuk hilang. Sampai bila-bila dia akan ingat. Jadi sebab tu kita kena banyak kawal apa yang kita nak cakap. Sebelum kita mengeluarkan butir-butir bicara kita umpama peluru itu tadi kan, kita perlu fikirkan, patut ke saya cakap ini kepada orang tersebut? Bimbang Pertama, bimbang dia mengguriskan sesuatu. Kedua, ia boleh menjadi punca pertelingkahan. Ketiga, ia juga boleh menjadi punca renggangnya orang yang ada di sekitar kita dengan diri kita, ataupun punca pergaduhan bukan antara kita dengan dia tetapi antara dia dan orang lain. Jadi perkara-perkara begini perlu kita banyak fikirkan, perlu kita banyak perhatikan. Di mana Nabi SAW, jauh rupanya mic ni. Di mana Nabi SAW mengingatkan kepada kita, tanda orang yang beriman ialah mereka yang berkata baik ataupun diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Okey. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Tadi kedua tidur perbincangannya masuk sekali dengan banyak makan tadi. Sekarang saya bincang tentang bercakap, berbicara. Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahawa tanda orang yang beriman, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Dia adalah orang yang berkata baik
atau dia diam. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Okay, nak ambil satu pun boleh, hadis riwayat Imam Al-Bukhari ataupun hadis riwayat Imam Muslim. Dua-dua pun boleh. Kalau nak gabungkan boleh saja, tak ada masalah. Jadi kita sekarang sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang muslimah, yang tadi kita kata kita nak dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak hati kita ni jadi keras. Maka di situ satu kena ingat, apa yang kita ucapkan, ucapkanlah perkataan yang baik-baik supaya orang senang dengan kita. Okay? Kemudian kalau tak ada hal yang baik untuk kita bercakap, diam itu lebih cantik. Diam itu lebih cantik. Ataupun kita rasa ada memang benda kita nak cakap dalam keadaan yang begini, jika ianya memberikan banyak kesan yang tidak baik kepada persekitaran, kepada diri kita ataupun kepada orang lain, pilihlah untuk berdiam. Sebab tak semua perkara yang betul kita perlu cakap. Kena ingat itu ya, kadang-kadang kita lupa begini tau muslimah. Kita rasa perkara yang betul semua kita kena cakap. Tapi ada perkara tidak. Ada perkara walaupun ia betul, diam tu lebih baik. Sebab nanti dia boleh menimbulkan banyak masalah pada masyarakat, banyak masalah pada orang ramai. Yang penting ialah dia belum sampai kepada satu keadaan yang kita lihat memudaratkan. Kalau dah sampai kepada keadaan yang memudaratkan dan kita perlu bercakap tentang hal itu dan kita diminta untuk bercakap tentang hal tersebut, barulah kita bercakap. Okay? So senang macam ni saya nak kata. Kalau orang tak tanya kita, kita jangan jawab. Okay? Kadang-kadang kita duduk-duduk kan dengan kawan-kawan kan. Okay. Kita berbual-bual ni, orang tak tanya kita tapi orang tanya kawan kita sebelah. Kita pula yang jawab. Nampak kan? Kita pula sibuk jawab. Tak, yang gini. Kawan tu dah diam aja. Kenapa ni? Spokesperson ke? Dia nak jadi apa? Wakil ke apa untuk orang ni? So di sini kita tak tahu apa yang kawan kita rasa tentang keadaan tersebut kan? Kita tak perlu jawab. Kita biarkan kawan yang ditanya itu, dia yang keluarkan jawapan. Ini adalah keadaan yang kita panggil sebagai menghormati orang yang ada bersama dengan kita. Tak kira dia siapa. Okay, tak kira sama ada dia kawan kita ke, anak kita ke, suami kita ke apa kan. Tapi susah juga suami ni suka diam ya. Isteri yang mewakili kata-kata suami. Betul, Kak Sam, betul. Tak apalah, lihat kepada keadaan kita. Kalau dah memang suami tu jenis yang berat mulut, kita ni tak boleh, kalau orang tanya dia gini kan. Isteri yang bercakap, itu macam arwah abah saya lah. Arwah abah saya jenis diam aja. Mak saya yang jenis cakap. Pernah dulu saya duduk dekat hall, mak dengan abang makan kan, yang saya dengar suara mak saya je. Mak tu berbual seorang ke? Kita kan tengok TV kan, mak tu berbual seorang apa? Ya abang, ya tak abang. Sebab arwah abah saya dia jenis orang cakap senyum je. Ya. Mak kita cakap kan. So kita kata dia cakap seorang apa? Saya pergi dapur tengok. Oh, dia cakap dengan abah saya. Saya kata, Mak cakap seorang ke? Biasalah bapak kau ni. Aku cakap, pun kentut pun tak bunyi. Ya kan? Kentut dia pun tak bunyi tu kan. Dah kita gelak kan dia kan. Tapi yang penting di situ kita nampak begini ya. Dalam apa jua keadaan, bila mungkin teman kita ataupun pasangan kita, dia ada pendekatan yang lebih senyap kan. Mungkin di situ kita boleh mengambil alih lah suara dia tadi untuk memberikan jawapan. Tapi dia kena lihat jugalah di atas persetujuan dan keredaan masing-masing. Jangan pula kalau orang tu tak redha, kita pun main pandai-pandai. Itu akan menjadi hal yang mendatangkan masalah lah. Pergaduhan, salah faham dan sebagainya. Okay, sebab tu di sini Nabi SAW ingatkan kepada kita ketika Muaz ibn Jabal dia tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, adakah seseorang dia akan dicampakkan ke dalam api neraka hanya kerana petuturan yang dia keluarkan? Jadi Nabi SAW kata kepada Muaz, wahal yakubban nas finnari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bila Muaz tanya tadi kan, wahai Rasulullah, adakah kita ni akan dicampakkan ke dalam api neraka hanya kerana bicara kita, hanya kerana apa yang kita ucapkan? Nabi kata ya.
Tidakkah manusia itu, ini persoalan yang Nabi berikan kepada kita untuk kita fikirkan. Tidakkah seseorang itu dia dicampakkan dengan wajahnya kan dalam api neraka atau pada hidungnya illa hasaid al-sinah, melainkan pada hasil ucapan yang dia berikan kepada orang lain. Ini kita panggil sebagai ancaman yang Nabi SAW berikan. Kerana apa? Nabi ingatkan kepada Muaz, amsik lisanak, jaga lidah engkau. Itu yang Muaz dia pelik. Sebab lidah kita ke? Kita ni akan masuk dalam api neraka? Ya. Kerana lidah kita yang tak reti nak jaga ni, ia boleh menyebabkan kita menjadi orang yang dimasukkan dalam api neraka, bukan angkat campak ya, tetapi Allah seret wajah kita. Lalu Allah masukkan dalam api neraka. Kerana apa? Bagi saya, lidah ni dia berada di bahagian wajah kita kan. Kita kalau cakap kadang-kadang tak tahu malu. Itu masalahnya. Cakap muka tebal. Sebab tu ni kita panggil sebagai sebab yang relevan lah bagi saya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan wajah itu sebagai tempat untuk diseret, lalu dimasukkan ke dalam api neraka hanya kerana lidah. Kenapa tak lidah yang diseret? Kenapa bukan lidah yang diseret? Susah lah kan nak seret lidah tu kan, walaupun ia bukan mustahil untuk Allah. Tetapi kerana kita ni kalau bercakap, kita selalu muka tebal. Kita kalau cakap tak ingat-ingat. Kan? Tak kisah orang sana sini. Itulah yang menyebabkan wajah ini dia menjadi hal yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan dengan musibah itu tadi ataupun dengan azab tersebut. Dan di sini Nabi SAW ada sebutkan ini dalam sebuah hadis yang lain. Nabi kata apa? Orang yang mana dia inginkan kejayaan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Banyak ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi berkaitan dengan lidah. Nabi ditanya oleh seorang lelaki tentang rahsia kejayaan dalam kehidupan. Okay? Dia tanya kepada Nabi, man najat? Apakah kejayaan? Ataupun kejayaan, kita nak ukur kejayaan ni bagaimana yang ada pada diri kita. Nabi berikan kepada kita dengan 3 tips untuk kita jadi orang yang berjaya. Pertama, Nabi sebutkan amsik alaika lisanak. Hendaklah kalian pegang lidah kalian. Yang pertama. Yang kedua, Nabi kata wal yasa'ka baituka. Hendaklah engkau luaskan rumah engkau. Okay? Yang ketiga, wabki ala khati'atika. Dan hendaklah engkau menangisi atas dosa-dosa engkau. Jadi ini 3 perkara yang boleh menjadikan kita insan yang berjaya dalam kehidupan, bukan sahaja kehidupan dunia dan akhirat. 3 tips yang ringkas iaitu jaga lidah kita, iaitu kalau kita rujuk dalam kitab Tuhfatul Ahwazi ketika Syekh Al-Mubarakfuri dia mensyarahkan hadis itu, dia kata apa? Bila Nabi sebut amsik alaika lisanak, hendaklah engkau pegang lidah engkau. Bukan kita kata keluarkan lidah kita pegang. Bukan gitu maksudnya. Tetapi ialah ihfazhu amma la khaira fihi. Hendaklah engkau menjaganya daripada perkara-perkara yang tidak mendatangkan kebaikan untuk lidah tersebut. Yang boleh kita faham, perkara yang tidak mendatangkan kebaikan pada lidah kita ini ialah bila kita sebutkan hal-hal yang fitnah. Okey? Kita berbohong, kita menuduh orang lain, kita sebarkan sesuatu yang tidak betul. Itu fitnah, boleh juga dimasukkan tadi sekali ya. Ataupun kita jadi orang yang mana suka cakap belakang. Maaf saya guna ayat itu ya. Cakap belakang tu maksudnya depan kita lain cakapnya, belakang cakap lain. Kemudian yang kelima di sinilah kita jadi orang yang batu api. Ini pun sama juga kan, untuk melaga-lagakan orang lain. Sebab tu dari awal tadi saya kata, jika hal itu ia tidak memberikan apa-apa faedah bagi diri kita, bahkan boleh membawa kita masuk ke dalam neraka Allah, kita tinggalkan.
Inilah yang dimaksudkan bila kita kata amsik alaika lisanak. Engkau pegang lidah engkau. Tadi yang kedua apa saya sebut? Dalam hadis tadi sebut? Luaskan rumah. Luaskan rumah macam mana buat renovation? Jangan tiba-tiba balik ni bang, kita kena luaskan rumah kita. Itulah tanda kejayaan dalam hidup kita. Dah pula lah, bukan murahnya nak buat renovation tu ya. Tak pasal-pasal kena buat renovation. Tetapi yang dimaksudkan dengan rumah yang luas ialah rumah yang penuh dengan ibadah. Rumah kita ya muslimah, rumah ini kita panggil sebagai syurga sementara, betul tak? Rumah kita syurga sementara. Maksudnya ialah rumah tu tempat kita rehat, rumah tu lah tempat kita tidur, rumah tu lah tempat kita buat hal-hal yang menyenangkan dengan ahli keluarga kita. Tetapi kita kena ingat, rumah ini jangan kita penuhi ia dengan kemaksiatan. Rumah kita seboleh mana kita penuhkan ia, kita sibukkan rumah itu, kita hiasi ia dengan keadaan di mana sentiasa kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang menyebabkan rumah kita menjadi luas. Contoh, rumah yang tidak dihiasi dengan bacaan Al-Quran, syaitan akan duduk dalam rumah itu. Sebab itu Nabi kata apa? Rumah yang dibacakan dengan surah Al-Baqarah, syaitan akan lari daripada rumah tersebut. Jadi kita kalau nak syaitan keluar daripada rumah, yang menyebabkan kita rasa kenapa kalau saya duduk rumah saya ni rasa macam tak happy. Saya duduk rumah saya ni rasa macam gelap. Saya duduk rumah saya ni rasa macam sempit je jiwa ni kan. Rasa tak bahagia. Banyakkan baca Al-Quran dalam rumah kita. InsyaAllah, rumah itu kita akan dapat rasa keamanan. Kita akan dapat rasa keluasannya kerana jiwa kita rasa luas. Lantaran kita membaca Al-Quranul Karim tu tadi. Okay. Tapi kalau kita biarkan rumah kita ini langsung tak ada bacaan Al-Quran, kita sendiri pun tak buka Al-Quran untuk baca dalam rumah kita, itu yang menyebabkan syaitan hura-huri dalam rumah tu kan. Semua pesta dia dalam rumah tu. Kita pula rasa nak salahkan siapa? Rumah tu gelap, nak salahkan kontraktor kan. Ni HDB tak pandai buat rumah ni kan, gelap yang malap. Bukan sebab itu. Tapi bagaimana pengamalan kita dalam rumah yang kita huni tersebut. Kalau kita nakkan rumah yang betul-betul luas, walaupun rumahnya satu bilik, satu hall kita katakan. Satu bilik, sekarang ya Allah rumah 3 bilik pun sempit ya. Ya Allah. Nak masuk katil queen size pun susah rumah kita kat Singapura ni kan. Tapi itu bukan menjadi masalahnya. Rumah sempit, dia bukan menjadi masalahnya. Tapi bagaimana kita luaskan rumah itu dengan amal ibadah. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau rumah hari-hari duk sibuk bunyi dengan lagu sana, lagu sini kan. Buka cerita yang bukan-bukan. Inilah yang kita kata, walaupun yang kita kata, oh seronok kita dengar, terhibur kita dengar. Tetapi kita akan mengundang makhluk-makhluk yang tidak diingini masuk ke dalam rumah kita. Sebab tu Nabi kata, luaskan rumah kalian bermakna luaskan rumah kalian dengan amal ibadah. Solat sunatnya kan. Kita jangan sajalah kata dengan solat fardu kita, tapi bagaimana solat sunat kita? Rumah tu hiasi. Solat sunat ni tak semestinya kita kata qabliyah ba'diyah, tetapi bagaimana qiyamul lail kita, solat malam kita. Kita selalu cuba kita muhasabah. Rumah kita ni kalau pukul 3, antara pukul 3 hingga pukul 5 nak masuk subuh tu bagaimana situasinya? Sunyi sepi sangat-sangat? Ke belum tidur lagi? Dah bangun? Ya Allah ya Tuhan. Pukul 3 dah bangun ya? Pukul 3 dah bangun? Belum. Okey, Kak Ni bangun pukul apa Kak Ni? 4 lebih. Okey lah, 4 lebih okey lah tu. Cuma yang saya nak kita muhasabahkan ni sekarang, ada orang mungkin pukul 3, pukul 4 kan, antara 3 dengan 4 ini dia masih belum tidur. Rumahnya masih lagi berhuru-hara tu kan. Masih lagi belum tidur. Ataupun rumahnya sunyi sepi sangat-sangat. Sekarang ini kita ingin waktu itu adalah waktu yang meriah dengan ibadah. Itu maksud saya, okay? Waktu yang meriah dengan ibadah. Kalau tadi kalau macam Kak Ni bangun pukul 4 lebih kan, itu dah alhamdulillah lah. Sebab bila kita bangun tu sebelum subuh, ia adalah peluang untuk kita solat tahajud. Sebab tu saya banyak kali ingatkan,
Kita kalau dapat bangun setengah jam sebelum masuk waktu solat subuh pun dah Alhamdulillah. Kita dapat kejarkan waktu kita tahajud, mungkin kita nak tutup dengan witir kita, tahajud 2 rakaat pun dah cukup dah. Kalau kita kata tak mampu, Ustazah nak bangun pukul 3 pagi, okeylah tak apa. Okay? Bangun pukul 5, 5.30 kan, maknanya sebelum masuk waktu solat subuh itu dah cantik. Untuk kita mantapkan waktu malam tu tadi kan, dengan zikir kepada Allah, dengan qiyamul lail kita jika dapat. Okay? Tapi kalau penat sangat tak apa, jangan paksa. Nanti kalau paksa, dia kan jadi masalah. Lalu tadi Nabi kata apa? وَلْيَبْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ, dan hendaklah kamu menangis di atas dosa-dosa kamu. Kita kalau banyak memikirkan tentang dosa-dosa kita, kita tak ada masa untuk buat jahat pada orang lain. Okay? Kita kalau banyak fikir tentang dosa kita, kita tak rasa bahawa amal ibadah kita ni cukup. Kita tak rasa kita boleh berbangga dengan amal soleh kita. Kerana kita tahu kita ada banyak dosa. Itu yang menyebabkan kita banyak menangis. Ini kalau nak masukkan dengan perbincangan pada minggu lepas, saya ada sebutkan tentang menangis kerana Allah tu kan. Inilah dipanggil sebagai tips kejayaan yang ada pada diri seseorang. Jangan jadi sebagaimana seorang wanita yang pernah ditanya kepada Nabi SAW. Wanita ini, ada seorang ni dia tanya kepada Nabi, dia kata kepada Nabi, inna fulanatan taqumul lail. Saya baru sebut tadi tentang solat malam. Orang ni tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ada seorang wanita di mana dia bangun di waktu malam. Wa tasumun nahar, wanita ini juga dia adalah wanita yang berpuasa di siang hari. Dan wanita yang banyak bersedekah. Banyak kan amalan dia tu kan? Okay, kita ada 3 amalan yang bukan calang-calang. Tadi nak kata solat malam bukan senang. Tapi wanita ini Masya Allah Tabarakallah, dia orang yang solat malam. Kemudian dia adalah wanita yang banyak berpuasa di siang harinya. Ini bukan kita kata puasa bulan Ramadan ya, tapi puasa sunat. Wanita yang banyak berpuasa sunat. Kemudian wanita ini dia banyak bersedekah. Bukan sedekah sikit-sikit, tapi sedekah yang banyak sangat. Namun dia ada satu isu yang dipertanyakan kepada Nabi SAW, iaitu dia kata kepada Nabi, wanita ini tu'zi jiranaha bilisaniha. Tapi masalahnya wanita ini dia menyakiti jirannya dengan lidahnya. Lidah kan? Lidah kita. Nabi kata apa? Bila Nabi dengar, Nabi kata la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita itu. Hiya min ahlin nar. Wanita itu di kalangan penghuni neraka. Tapi solat malam, solat malam. Puasa, berpuasa. Bersedekah, bersedekah. Dalam riwayat lain menyebutkan wataf'al. Wataf'al tu maksudnya dia banyak buat baik. Cuma dia tu, lidah dia jahat sangat dengan jiran dia. Ucapan kita, perkataan kita. Sebab tu kita ni muslimah, dalam keadaan bila kita mampu menjaga lidah kita, kan tadi Nabi kata apa? Amsik alaika lisanak. Hendaklah engkau pegang lidah engkau. Bila kita pegang lidah kita ini, kemudian tadi kita nangis di atas dosa-dosa kita, kalaupun dalam keadaan kita solat malam, dalam keadaan kita banyak berpuasa, dalam keadaan kita ini menjadi seorang muslimah yang banyak bersedekah, kita tak lihat amalan-amalan ini ia mensucikan diri kita. Itulah yang menjadikan kita seorang muslimah yang memegang lidah kita. Sehingga dengan jiran kita, kita takut nak sakitkan hati dia. Iaitu ucapkan dengan ucapan yang tidak baik. Yalah biasa kita dengan jiran ni kadang-kadang ada banyak problem. Betul tak? Okay, walaupun Melayu tak Melayu, orang kata kan, orang kata kau Melayu baik, tak juga. Macam tu kan? Tak juga. Melayu tak Melayu, orang kata Islam tak Islam. Ya kadang-kadang ada je problem. Kan dia tak suka budak-budak bising kat rumah kan, dia marah-marah kita kan dengan ucapan, kau tak tahu jaga anak kau ke apa? Budak 3 tahun kau. Biasalah dekat rumah budak pekik-pekik, panjat-panjat, nangis, bergaduh, berteriak, itu biasa. Dia marah kita, kata kita tak tahu jaga anak kita. Ucapan dia menyakitkan bukan? Menyakitkan.
Kita macam tanya, kau tak ada anak agaknya. Cakap gitu kat dia. Tapi tak boleh pula. Sebab nanti menyakitkan hati dia. Kita sabar. Kurang-kurang pun kita minta maaf lah pada jiran kita itu. Tetapi sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan hanya semata-mata dengan jiran saja kita perlu jaga lidah kita. Okay. Tapi kita ambil ia sebagai satu contoh. Contoh di mana wanita yang dia banyak beramal soleh, dia banyak beribadah dengan amalan-amalan yang bukan biasa-biasa. Tetapi kerana lidah dia yang dia tak reti nak jaga, itulah yang menjadi penyebab dia masuk dalam api neraka. Ini yang Nabi SAW ingin ingatkan kepada kita. Dan orang ini dia bertanya pula kepada Nabi dengan satu keadaan di mana seorang wanita yang dia hanya setakat solat fardu sahaja. Kita kata kepada Nabi. Tapi ada seorang wanita dia solat fardu sahaja. Maknanya dia tak buat qiyamul lail dia tak bangun malam. Kemudian dia puasa Ramadan sahaja. Dan dia bersedekah hanya yang sekadarnya sahaja. Ikut kepada kemampuan dia lah, tak banyak sebagaimana wanita tadi kan. Dan dia pula tidaklah orang yang mana menyakiti jirannya itu tadi dengan lidahnya. Nabi SAW memberikan kepada lelaki itu dengan jawapan di mana wanita itu di kalangan penghuni syurga. Mudah. Yang kita nak faham begini muslimah. Dalam apa jua keadaannya, hidup kita ini, kita beramal soleh, beribadah banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadikan kita orang yang sombong sehingga kita lupa tentang apa yang kita bicarakan kepada orang lain. Bila kita sombong kan, orang sombong dia tak masuk dalam syurga. Kena ingat itu. Okay, walaupun dia hanya ada sekelumit dalam hati dia, sekelumit hanya sedikit saja rasa sombong dalam hati dia, itu tidak melayakkan dia menjadi ahli syurga. Jadi kalau kita rasa kita ni banyak sangat solat malam, kita banyak sangat baca Al-Quran, kita banyak sangat bersedekah, mungkin saya kata kemungkinan situasi-situasi ini menyebabkan kita lupa pada diri kita bahawa kita banyak dosanya. Sehingga bila kita bercakap, kita rasa kita saja yang bagus. Kita saja yang baik. Orang lain tak baik. Kenapa dia tak baik? Sebab dia solat malam macam saya. Dia macam tu kan. Kenapa dia tak baik? Oh, saya banyak bersedekah. Dia tak banyak bersedekah. Apa bersedekah sikit-sikit? Kau nak sedekah banyak-banyak. Kau tengok aku. Dia mungkin keadaannya sedemikian. Sebab itu, kalau kita jaga lidah kita ini kan, dan menangisi atas dosa-dosa kita, ianya menjadi penyebab kita mengawal banyak sangat keadaan. Okey? Dia menjadi satu sebab di mana kita pun kurang dosa kita ni. Kalau tak, kita cakap apa saja yang kita rasa betul, yang kita rasa patut saya cakap. Okey? Biasanya begini muslimah, dalam hidup ini, kalau kita nak tanya apa-apa dengan seseorang, kita kena ingat, dia belum berlaku pada keluarga kita. Kan? Belum berlaku pada keluarga kita. Itu yang kita main cakap lepas saja. Kalau kita tahu orang belum ada anak, jangan suka-suka tanya. Kalau kita bukan siapa-siapa dalam hidup dia. Okey, ingat ya, cik-cik. Kalau kita tahu, okey, orang tu dia belum bernikah, jangan tanya apa-apa. Kan? Kalau kita tahulah. Tapi jangan sengaja-sengaja nak tahu. Kau bila nak kahwin? Jangan sengaja cakap gitu. Ia menyakitkan orang lain. Kan? Ataupun kalau kita orang tu janda, dia tak kahwin lagi, jangan tanya lagi bila nak kahwin. Tu cakap pada diri sendiri. Okey? Jangan tanya, tak kahwin-kahwin si Sakinah tu Alah, kenapa jual mahal sangat? Macam tu kan? Agaknya dia tu serik nak kahwin. Memang aku serik. Gitu. Sedap cakap tu. Memang kita serik. Kan? Daripada hidup ni happy-happy, tiba-tiba nak kahwin menangis air mata buat apa? Cakap gitu kan? Dalam banyak keadaan, kita kena jaga penuturan kita, apa yang kita ucapkan. Orang anak satu jangan sibuk. Bila kau nak anak dua? Tak payah tanya. Orang duduk rumah flat tak payah tanya. Bila kau nak duduk kondo? Tak payah guna ayat-ayat yang begini. Mungkin kita rasa niat aku baik, cuma nak ingatkan dia saja. Sebab dulu masa saya kahwin, orang sibuk sangat. Bila nak ada anak? Sampai orang nasihatkan saya, don't forget, awak perlu ada family sendiri. Kita jadi speechless muslimah. Adakah orang yang dia tu tidak memiliki zuriat, dia lupa bahawa dia perlu ada anak? Dia lupa bahawa dia perlu ada keluarga dia sendiri.
Ingat, kita ni bercakap dengan manusia yang memiliki perasaan. Kita bercakap dengan orang yang mana dia berhadapan dengan pelbagai macam struggle. Sebab itu lidah ni dia amat dahsyat. Kalau kita tak reti nak kawal. Kita tak pernah tahu bagaimana struggle seseorang. Orang cari jodoh struggle, Muslimah. Kita cari jodoh bukan cari jodoh macam beli ikan dekat pasar. Ada orang jodoh senang, Alhamdulillah, tapi ada orang tidak. Kan? So kita tak boleh nak samakan diri kita dengan orang lain. Senang je anak aku semua kahwin, anak engkau. Gitu kan? Kadang-kadang ada orang cakap dengan mak saya, senang anak aku kahwin, kenapa anak kau susah sangat? Ya, mak kita cakap kan? Dia bukan pasal susah, senang, tapi ini tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menentukan takdir kita berbeza-beza. Jadi bila kita lupa tentang hal ini, itu juga yang menyebabkan muka kita ni tak tahu malu, kita cakap dengan orang main sedap mulut sahaja. Sebab tu tadi Nabi kata, tidakkah engkau fikir bahawa orang itu Allah tarik wajahnya hanya kerana lidah dia? Sebab muka dia terletak malu tu, sibuk hal orang lain. Kita jangan jadi orang yang begitu. Kalau contoh anak kita pergi universiti, anak orang lain tak pergi universiti, jangan sibuk-sibuk tanya, asal anak kau tak pergi universiti, anak kau tak pandai Kadang-kadang, ya Allah, susah nak cakap. Dulu orang pernah cakap dengan saya depan-depan muka, cik tak suka perempuan belajar tinggi-tinggi. Kita ni ada PhD cik. Cik tak suka perempuan belajar tinggi-tinggi. Kalau belajar tinggi-tinggi ni nanti itulah tak ingat keluarga, tak ingat anak, tak ingat laki, sibuk. Ia menyakitkan saya sebenarnya. Sangat sakit. Sangat sakit. Saya cakap terus terang secara live dekat sini. Kalau cik tu ingat lagi, ingatlah siapa saya. Ia sangat sakit. Sangat sakit. Bila orang cakap begitu pada diri kita. Dia menjadi satu bebanan jiwa yang kadang-kadang orang lain tak rasa. Kan? Apa salahnya kalau orang perempuan belajar tinggi-tinggi? Kalau cik tak suka, tu masalah cik lah ya. Jangan nak letakkan pada diri saya pula. Mak saya tak cakap apa-apa pun. Suami saya pada waktu tu tak cakap apa-apa pun. Kenapa sibuk-sibuk? Kita belajar tinggi-tinggi ni kan? Sibuk sangat. Sibuk. Cakap. Orang lain pun belajar juga. Anak berjerit-jerit, kau belajar, anak tak ada. Saya cakap ini benda yang real. Sebab kadang-kadang kita lupa tentang apa yang kita cakap di hadapan orang yang kita nak kenakan dia. Yang kita rasa aku cakap benda yang betul. Kan? Cik cakap benda yang betul ayat dia gitu tau. Cik cakap benda yang betul Jangan sampai nanti laki kau lari tinggalkan kau. Hidup kita ni Muslimah, hidup kita ni, jangan kita fikir apa yang kita nampak. Kalau orang kahwin, dia ada anak, itulah yang betul. Hidup kita bukan 1 + 1 = 2. Hidup kita bukan matematik. Okay, hidup kita bukan matematik. Kalau begini, orang kahwin, naik pelamin, lepas kahwin dia mesti ada anak. Dia bukan begitu hidup kita. Hidup kita ini ialah berada di dalam tangan Allah, genggaman Allah. Kita manusia, kita yang menjalani hidup ini. Okey, kita menjalani hidup ini di atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha, sebagai manusia kita berusaha. Tapi kita tidak ada kekuatan, kita tidak ada kemampuan untuk mengawal takdir itu tadi. Sebab itu kita tak boleh melihat kalau begini-begini, kalau gini-begini, dia tak boleh begitu. Kalau gitulah cara kita berfikir, inilah yang menyebabkan kita tak fikir apa yang kita cakap pada orang lain. Dia menyakitkan orang lain yang kita tak sedar. Kena saya okey lagi ya Muslimah, kalau kena orang lain betapa depresnya orang itu. Dia menangis, dia melalak dekat ujung katil, kita tahu ke? Setelah dia dengar kata-kata kita tahu, kita tak tahu Muslimah. Kita tak tahu. Ada wanita yang dia tak boleh jumpa orang ramai kerana kata-kata yang begini. Lagi-lagi time hari raya. Dengar saya cakap. Lagi-lagi time hari raya.
Dia tak boleh. Sebab tu tak jumpa keluarga, sebab tu tak nak jumpa orang, tak jumpa orang ni. Dia mengasingkan diri dia. Inilah yang saya kata, kita ni menzalimi orang lain kerana lidah kita. Sebab itu Imam Ibn Al-Qayyim kata, orang yang banyak cakap, keraskan hati dia. Dia tak rasa apa yang orang lain rasa. Nampak ya relevannya apa yang disebut itu tadi. Kita tak rasa apa yang orang lain rasa, sebab tu kita cakap. Peduli apa aku dengan dia? Dia nak nangis menonggek, biarlah. Kita guna ayat yang begitu tahu muslimah. Itu menunjukkan hati kita keras. Kita tak rasa apa yang orang lain rasa. Kita tak cuba letakkan diri kita di kasut dia. Okey, kasut kita lain-lain kan? Walaupun kadang-kadang kita pakai saiz yang betul tapi tetap melecet kaki kita. Kadang-kadang dia begitu. Kita tak rasa melecetnya kaki orang itu. Yang kita nampak dia pakai kasut cantik. Keadaannya sedemikian. Lidah kita ini, kalau kita gunakan ikut sedap hati kita, bercakap ikut sedap mulut kita, ingat ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah membiarkan orang yang menggunakan kata-kata dia itu untuk hal-hal yang menyakitkan hati orang lain. Setiap apa yang kita ucap, ianya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak peduli apa yang orang rasa, pedulikan diri kita ini di akhirat nanti bagaimana. Jangan lupa tentang hal itu. Nabi SAW dalam hal yang lain bila ditanya kepada Nabi, ayyul islami afdal? Islam yang bagaimanakah yang baik, yang utama? Nabi kata apa? Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang kita nak kata dia paling utama, yang paling afdal, bukan sebab dia banyak cakap, tetapi kerana lidah dia adalah lidah yang orang Muslim lain rasa selamat bila duduk dengan dia. Okey? Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim yang mana Muslim yang lain rasa selamat daripada kejahatan lidah dia dan kejahatan tangan dia. Kita tak nak jadi muslimah yang mana orang nampak kita jauh-jauh je orang dah lari tau. Kan? Kita nampak makcik tu kat ujung, makcik tu dah lari. Makcik tu lari-lari sembunyi. Tiang kecil, whiteboard gini pun saya boleh sembunyi lah. Alamak, makcik tu lah. Kita tak nak jadi makcik yang orang nak sembunyi tu tadi. Sebab apa? Kalau kita macam gitu dengan orang tu, maknanya orang tu tak baik muslimah. Kita takut nak jumpa dengan dia kan? Kita rasa, bukan sebab kita segan, bukan sebab kita malu kan, tapi aku tak sanggup lah mulut dia. Itu sebab dia. Kita tak sanggup nak dengar mulut dia. Itu yang menyebabkan walaupun tahu nampak jubah si Sakinah kat bawah tu, tak sembunyi tu. Aku macam nampak Sakinah lah kat belakang whiteboard tu. Memang Sakinah pun asal dia sembunyi-sembunyi Kalau kita nampak orang sembunyi-sembunyikan kita, cuba kita muhasabah kembali. Kenapa sampai macam tu sekali orang takut nak jumpa kita? Okey, orang tak sanggup dengan lidah kita ni. Yang macam pisau tu tadi. Kan cakap, ya Allah cakap, tak reti nak fikir, main cakap lepas saja. Sebab apa? Lidah dia kita rasa tak selamat. Kita duduk dengan dia ataupun kita jumpa dengan dia. Jadi kita nak jadi muslimah yang paling afdal Nabi sebutkan. Muslimah yang paling afdal, di mana orang semua rasa selesa bila duduk dengan kita. Muslimah inilah yang disebut sebagai muslimah penghuni syurga. Kan? Bukan sebagaimana muslimah yang tadi, solatnya bukan main, puasanya bukan main, dan tadi sedekahnya bukan main lagi, banyak. Tapi kalau kita tak reti nak jaga lidah, tetap juga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam api neraka. Jadi apa pun di sini yang kita lihat penerangannya kan, Nabi SAW ingatkan kepada kita, iman seseorang hamba, dia tidak lurus melainkan lurus hatinya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dengan sanad yang hasan li ghairi, Nabi kata apa? La yastaqimu imanu abdin. Keimanan seorang hamba dia tidak lurus hatta yastaqima qalbu, sehingga lurus hati dia.
Nabi ingatkan begitu. Wala yastaqimu qalbuhu, dan hati dia tidak lurus melainkan hatta yastaqima lisanu, sehingga lidah dia lurus. Kita ada 3 di sini ya muslimah yang Nabi kaitkan antara satu dan yang lain. Pertama, Nabi sebut tentang keimanan kita kepada Allah. Okay, kita semua di sini yang duduk di kuliah saya, yang juga ikuti di ruangan Facebook ataupun YouTube ni, kita semua adalah muslimah-muslimah yang beriman kepada Allah. Kita nak jaga supaya iman kita berada pada jalan yang lurus. Keimanan itu keimanan yang mantap. Tetapi Nabi ingatkan, keimanan kita dia tidak boleh menjadi mantap, keimanan kita tidak boleh menjadi lurus, melainkan bila hati kita sudah lurus. Okey, maksud hati yang lurus di sini ialah hati yang mana dia ikhlas dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Dia beramal soleh dalam keadaan yang mana betul-betul dia peruntukkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kata hati yang lurus. Jadi kalau ibadah kita okey, maksudnya ibadah kita adalah ibadah yang betul-betul ikhlas kerana Allah, ikut sebagaimana yang ditunjukkan dalam agama, pengamalan kita dalam kehidupan ini juga mengikut kepada garis panduan yang ditetapkan dalam agama kita. Inilah yang kita panggil sebagai penanda aras kepada kelurusan keimanan yang ada pada hati seseorang. Kemudian hati tadi dah lurus, okay, iman pun dah lurus. Kita nak lidah yang lurus. Lidah yang lurus itu ialah lidah yang mana disebutkan sebagai lidah yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang menyebabkan hati kita akan jadi mantap juga. Okay? Di sini di kalangan para ulama mereka menyatakan bahawa lidah dan hati kita amat berkait rapat. Okey? Dia kata fal lisan wal qalbu murtabitani. Lisan dan hati dia berkait rapat. Kenapa? Wal lisanu turjaman lima fil qalb. Kerana lidah kita biasanya ianya menterjemahkan apa yang ada pada hati kita. Kita biasa bila kita cakap, dalam hati dah rasa kan? Okey, bukan dalam hati ada taman ya. Okey, dalam hati ada rasa kan? Kita kata dengan seseorang itu, kita suka dia. Kenapa kita kata kita suka dia? Sebab hati kita dah suka pada dia. Sebab tu kita luahkan. Kita tak suka, kita kata, aku tak sukalah orang tu. Kenapa? Hati kita tak suka pada orang itu. Kita nampak ayam masak lemak contoh kan? Sukalah favourite. Kita cakap, kita luahkan. Kerana hati kita memang suka benda tu. Jadi kebiasaannya apa yang ada dalam hati ini kita akan luahkan ia menerusi lidah kita. Suka, tak suka, menyampah, benci apa kan. Ni semua emosi-emosi ni dia akan kita nampak ada pada lidah. Sebab tu kalau kita ucap perkataan-perkataan yang baik, itulah yang mencerminkan hati yang baik. Okay, jangan kata hati aku baiklah aku jahat. Itu adalah teori yang salah. Okay, biasa. Lidah cik ni memang jahat nak, tapi hati cik baik. Kau janganlah cik kecil hati dengan cik. Biasa cik ni macam tu. Biasa. Kita pun kata biasa dia. Biasa dia cakap gitu ya. Nabi tak ajar gitu pun biasa. Nabi SAW mengajarkan kepada kita kedua-dua ini amat berkait rapat. Kalau hati kita baik, lidah kita akan baik. Okey, lidah kita baik, hati kita baik. Dia tak boleh bertentangan. Ada orang betul lah, lidah dia cakap baik tapi hati dia, ya Allah, busuk. Hati bukan main lagi jahat, tapi bukan main cakap manis tu. Dalam hati, ya Allah, punya dia menyumpah kita bakul-bakul. Ini pun tak boleh. Kan? Ini pun tak boleh. Sebab ada orang kata, biar mulut jahat, jangan mulut manis tapi hati jahat. Apa ni? Dua-dua salah sebenarnya. Kan dua-dua salah. Kalau hati kita baik, okay, mulut kita jahat, dia tidak selari dengan apa yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Iaitu tadi, Nabi sebutkan, kita nak hati yang lurus. Hati yang lurus tadi dia berkaitan dengan keimanan bukan? Okay. Kalau hati kita lurus, bermakna lidah kita lurus. Tapi sekarang, kalau lidah kita bengkang-bengkok, adakah itu menunjukkan kelurusan yang ada pada hati kita? Tidak.
So dia tak kena dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. So kita jangan pandai-pandai buat teori kita untuk menyedapkan keadaan. Kan kita kadang-kadang nak orang sokong kita, tak apa, baik-baik, tak ada maknanya ya Allah. Tak tahulah ke sampai hari kiamat dia orang guna ayat tu. Dah banyak kali dah kita ajar kot. Banyak kali dah kita ajar kan. Bukan saya saja ajar, saya rasa ramai ustaz-ustaz, ustazah yang lain pun ajar juga. Dia perkara yang amat bermasalah. Kalau kita memegang pandangan itu, hati baik, mulut jahat, okey. Dia tak okey. Sebab tu kita kena ajarkan kepada anak-anak kita. Pesan kepada teman-teman kita. Kau tak boleh tahu cakap begini. Tak apalah, yang penting hati aku baik. Tak boleh gitu. Nabi ajar. Tak apa, keluarkan dalil daripada dia. Dia selepuk. Dia tahu yang betul dalam agama sedemikian. Jadi di sini kita nampak para ulama mengatakan bila kita mengeluarkan sesuatu yang ada pada hati kita, kan? Dia kata wa huwallazi yu'abbiru amma yaqidu alaihi minal imani awil kufri. Hati ini bila dia ada sesuatu yang kita yakini dalam hati tersebut, tidak kira sama ada ia berkaitan tentang keimanan ataupun kekufuran itu tadi. Lalu kita luahkan ia dengan bentuk ucapan, kan? Itulah yang dipanggil sebagai yu'abbir. Dia menggambarkan apa yang menjadi i'tiqad kita, yang terkandung di dalam hati kita tentang sama ada kita beriman ataupun kita kufur. Kalau kita orang yang beriman, okey, tadi kita kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Orang itu dia berkata yang baik dan dia adalah orang yang diam kalau dia tidak ada apa-apa perkataan baik yang dia ingin ucapkan. Bermakna terzahirlah keimanan yang ada pada diri dia. Seterusnya para ulama kata apa? Fayajurru sahibahu imma ila jannati wa imma ila nar. Lidah dan hati itu dia akan menjadi punca seseorang dimasukkan ke dalam api neraka ataupun dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-dua ini, hati dan lidah kita, dia akan menjadi penentu. Pengakhiran kita bagaimana? Kerana daripada hati dan lidah itulah yang membentuk perilaku kita. Kalau hati kita baik, lidah kita baik, tindakan kita insya-Allah akan jadi baik. Okey? Kalau hati kita jahat, lidah kita jahat, itulah yang menyebabkan tingkah laku kita turut menjadi jahat. Yang tadilah kita tak fikir apa yang orang lain rasa, hati kita dah keras, kita tak ada rasa simpati, tidak rasa empati, langsung perasaan-perasaan yang berkaitan dengan hati itu dia tidak miliki. Okey? Baik, seterusnya kita lihat tadi ya, ada yang keempat kan. Berbicara, saya dah selesai ya tadi berkenaan dengan banyak berbicara. Seterusnya kita lihat tentang bergaul. Bergaul ni maksudnya apa? Gaul tepung ke? Bergaul dengan inilah, bergaul dengan orang ramai ni kan, bergaul dengan orang ramai. Nak kata macam ini, banyak bergaul tu ialah bergaul dengan orang yang tidak baik. Okay? Kita banyak bergaul ataupun kita banyak menempatkan diri kita pada situasi yang mana orangnya tak berapa baik lah daripada sudut akhlak, perbualan dan tingkah laku. Jadi kalau kita lihat begini ya muslimah, teman kita kalau teman yang banyaknya orang yang tidak baik, dia akan menyebabkan kita turut menjadi sebagaimana orang itu. Okey, dia bukan kerana nila setitik rosak susu sebelanga ya. Tapi bila kawan ini, kalau kita kawan dengan orang yang banyak, persekitaran kita ni semua yang tak baik, cakapnya maki-maki, kita akan jadi orang yang begitu. Sebab tu kita kalau kawan kita ni kan, kalau anak kita berkawan, kita akan tengok kan dia kawan dengan siapa. Kalau budak tu mula dah mulut dia cakap yang maki-maki kan, kita dah cakap dengan anak kita dah, jangan kawan dengan budak ni. Kita tak suka. Bukan kita tak percaya anak kita tu sebab bukan cakap kita bimbang anak kita dah baik tau sekarang. Tapi oleh kerana dia duduk dengan budak ni, nanti ucapan dia akan turut terikut dengan orang tu. Saya hari tu saya kata saya pergi KL, kita ni beratur nak beli makanan. Budak ada ramai lah, budak teenagers. Dia bukan setakat berlaku kat KL, saya banyak kat Singapura pun banyak.
tengah-tengah beratur. Cuma yang kita yang cuma senyalah Malaysia kan ramai orang Islam kan. Jadi macam kita agak rasa tak berapa seronok lah. Kita tengah beratur ni nak beli makanan ni. Budak-budak ni kat belakang tiba-tiba huish. Dia maki macam tak bersalah kau. Dia maki. Tapi dia bukan apa tahu. Dia jadikan perbualan biasa. Saya nak sebut pun segan kan kat sini kan. Dia maki. Saya terus pusing tengok muka dia tau. Sebab saya tengok muka dia, saya tenung je muka budak tu. Tapi budak tu macam buat bodoh je. Kau tengok macam tu. Kau tengok macam tu kan. Kau tengok aku takut apa dengan kau. Dia jadi macam tu. Jadi macam dah tak ada rasa malu. Ini yang kita kata kerasnya hati. Kita tak ada rasa malu bila kita buat perkara dosa. Kemudian kita ada mungkin yang ramai-ramai sama-sama berdosa dengan kita. Nampak tak? Fungsi hati yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak function. Dia memang tak memberi apa-apa kesan. Kerana kita dah rasa itu lifestyle kita, kita duduk dengan kawan-kawan yang begini, peduli apa orang nak tengok. Aku maki, engkau siapa nak tengok-tengok aku macam itu. Dia tak rasa malu. Kita macam kadang-kadang, dulu saya ingat lagi arwah abah saya, dia ceritakan, naik bas, duduk dalam bas, tiba-tiba budak-budak ni kat belakang, maki-maki, dia kata rasa macam nak bangun, nak cili je mulut. Sebab kita tidak dibesarkan dalam keadaan yang begitu. Kerana itu bukan norma dalam agama kita. Jangan kita menormalisasikan perkataan ataupun ucapan-ucapan yang tidak baik ini. Walaupun kita duduk dalam satu kumpulan. Kalau kita rasa, tak apa ni, geng-geng ni tak apa yang boleh maki-maki. Kalau duduk geng dengan Sakinah jangan maki-maki gitu. Tak boleh. Dia memberi kesan kepada tindakan dan perilaku kita nanti. Sebab itu Nabi kata apa? Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang dilihat pada agama temannya. Kalau agama temannya baik, kan? Falyanzur ahadukum man yukhalil. Sebelum itulah, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka seseorang dia perlu lihat dengan siapa dia berteman. Kita kena tahu kita kawan dengan siapa. Orangnya bagaimana? Perilakunya bagaimana? Bukan saya kata, habis Azhar orang yang baik-baik tu macam, orang yang jahat-jahat tu macam mana? Habis kalau kita tak kawan dengan dia tak nampak lah. Contoh yang baik. Bukan saya nak kata, tinggalkan langsung, bukan kita maksud saya. Saya faham. Kadang-kadang kita ni kan dulu, kita memang berkawan dengan kumpulan yang begitu kan. Tapi kemudian kita dah bertaubat, kita dah tinggalkan kumpulan yang sedemikian, lalu kita berpindah kepada environment yang lebih baik. Sekarang ni takkan kita nak putuskan hubungan kita dengan kawan-kawan tu tadi. Betul tak? Yang mana kawan-kawan ini dulu kita rapat kan, nanti dia jadi macam seolah-olah memutuskan ukhwah. Satu je macam ni, berteman itu boleh, tetapi bukan rapat macam ni. Faham ya maksud saya? Bukan rapat macam isi dengan kuku. Kita kawan, kita masih lagi hormati dia, kita masih lagi raikan dia sebagai teman, kan? Kalau jumpa jangan buang muka dan sebagainya. Cuma bukan terlampau rapat. Itu saja nasihat saya. Mudah-mudahan saya lihat gini, mudah-mudahan dalam keadaan kita masih lagi menjaga hubungan baik kita dengan dia, dalam keadaan yang tidak terlampau rapat itu, dia dapat melihat keadaan yang mana kita ni sudah berubah dan siapa tahu satu hari nanti dia juga akan ikut bersama kita berada pada keadaan yang perubahan yang baik itu tadi. Mudah-mudahan. Dan jangan lupa mendoakan teman-teman yang sedemikian. Doakan, doa yang tidak putus kepada mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan hidayah. Dan jangan lecture orang yang begini. Faham ni maksud saya lecture tu? Jangan sikit-sikit nasihat, jangan sikit-sikit cakap gitu, cakap gini kan. Mereka bukan tak tahu sebenarnya, mereka tahu. Orang-orang begini bukan tak tahu tentang solat, bukan tak tahu tentang menutup aurat, bukan tak tahu tentang perlu jadi baik. Mereka tahu. Cuma mungkin mereka tak nak lakukan apa yang mereka tahu.
Jadi kita just tunjukkan dengan perilaku kita yang kita baik dengan dia, yang kita masih lagi menjaga tutur kata kita dengan dia, dan kita meraihkan dia sebagai seorang muslimah, sebagai seorang rakan yang dulu pernah berteman dengan kita. Keadaannya semikian. Cuma jangan terlampau-lampau sebab saya bimbang nanti kita mungkin berubah kembali kepada sebagaimana keadaan itu. Orang yang berhijrah dia belum tentu kuat. Kita masih lagi dalam fatra yang fragile. Kalau kita kata saya berhijrah, okey, kita masih lagi dalam keadaan yang mana rapuh, kita belum lagi pada keadaan yang mantap, dan saya bimbang kalau kita bercampur kembali dengan orang yang belum lagi berhijrah, kita tak kuat dan kita akan menukar jalan kita kembali ke, bukan pangkal jalan tapi masuk ke tempat yang sama. Sebab tu amat berhati-hati. Di sini bila kita kata al-mar'u ala dini khalili, Nabi kata seseorang itu dia dilihat kepada agama temannya, bukan kita nak tengok oh dia Muslim, bukan gitu. Tetapi di dalam penerangan para ulama menyebutkan bahawa dipanggil sebagai agama ataupun diinginkan dengan agama ialah bagaimana jalan kehidupan orang yang kita kawan tu tadi. Okey, tariqah, dia guna perkataan tariqah, iaitu lifestyle dia, gaya hidup dia, perilaku dia, akhlak diri dia bagaimana. Kalau akhlak dia baik, perilakunya baik, insya-Allah inilah yang akan menjadikan kita orang yang baik-baik juga. Tapi kalau perilakunya tidak baik, kita bimbang. Kita akan kena sikit pun kadang-kadang dia terempias. Kan? Perilaku tu amat penting dijaga ya. Bayangkan tadi kalau semua teman-teman kita tak ada satu pun yang baik. Bahaya. Teman-teman kita tak ada satu pun yang baik. Kita langsung tak nampak orang yang baik. Hati kita langsung tak dekat ada perkara yang baik. Hati kita hanya nampak perkara yang jahat. Hati kita hanya rasa perkara yang jahat. Semuanya jahat. Itulah yang akan menjadi punca kerasnya hati seseorang. Di 4 perkara ini amat penting yang kita jaga. Tadi pertama, jangan banyak makan. Boleh? Boleh insya-Allah. Jangan banyak makan, okay, insya-Allah. Ya insya-Allah, makan sekadarnya lah ya. Suka macam mana pun sekadarnya. Nanti banyak penyakit masalah pula. Okey? Yang kedua tadi apa dia? Jangan banyak tidur. Selalunya banyak makan je banyak tidur, kan? Okay, ni dua. Banyak tidur ni je, kalau banyak tidur yang satunya saya lupa nak sebut ya, dia akan menjadi penyebab bukan sahaja kita ni keras hati, tapi kita jadi orang yang mana mensia-siakan banyak masa. Sepatutnya masa itu kita gunakan untuk bekerja, contohnya kan, ataupun kita buat perkara yang penting, tapi kerana kita tidur yang bukan sebab penat ya, tidur yang memang sebab saya suka tidur. Saya suka tidur. Dia tak penat pun tidur je lah sebab kita suka tidur kan. Itu yang menyebabkan dia tak buat perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi banyak tidur ini bukan sahaja menyumbang kepada kerasnya hati seseorang, tetapi menyebabkan dia masuk kepada hal-hal yang tidak memberi manfaat kepada diri dia. Ketiga tadi, banyak cakap. Okay, tinggalkan. Kalau tahu hal itu tidak penting, jangan kita sibuk-sibuk untuk berbicara tentang hal tersebut. Keempat tadi ialah bergaul. Bergaul tu maknanya bukan kita nak kata kita tak boleh bergaul, bukan gitu. Tetapi bagaimana kita mengawal pergaulan kita agar orang yang berada dalam kita punya pergaulan ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ya, begitu kita nakkan. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan untuk beramal dengan setiap hadis yang kita belajar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita terus-terusan menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.